warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anda bersama dengan saya lagi, Kristina. Dan insyaAllah hari ini kita akan kongsi lagi tentang kisah sahabat yang seterusnya, yang bernama Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Siapakah dia? Mungkin anda tak biasa dengar, tapi dia adalah daripada kalangan sahabat lah. Dan kita dengarkan satu petikan ayat ini. Janganlah kalian tunjuk Al-Bara' menjadi amir dalam pasukan muslimin kerana dikhawatirkan ia dapat mencelakakan tenteranya kerana ingin terus maju. Ni kata-kata siapa ni? Ini adalah kata-kata Umar bin Al-Khattab. Jadi kenapa Umar katakan begini? Jom kita dengarkan kisah berkenaan dengan Al-Bara'. Baik. Al-Bara' ni adalah seorang yang mana bersifat rambutnya macam kusut sedikit, agak kusut sedikit, badan dia kurus, tulang dia sangat kecil, bukanlah kecil sangat tetapi macam kecil lah berbanding sahabat lain. Dan dia agak kecil lah daripada kalangan yang lain dan kira macam sukar dilihat lah, macam tak mudah jadi perhatian macam tu. Tapi meskipun beliau bersifat begitu, tetapi Al-Bara' ni dia berhasil membunuh 100 orang musyrik. Betapa hebatnya dia. Walaupun sifat dia macam tu, tapi dia punya kelebihan ataupun kebolehan luar biasa sampai dia mampu bunuh 100 orang musyrik. Dalam sekali perang sahaja. Ni bukan perang yang banyak-banyak kumpul, dia boleh bunuh 100, tapi dalam satu perang sahaja dia boleh bunuh 100 orang. Bayangkan macam manalah dia punya kebolehan tu. Walaupun dia kecil, dia mampu bunuh seramai 100 orang. Baik, jadi dia adalah orang yang gagah berani dan pantang berundur lah. Demikian tulis Umar dalam sebuah surat yang ditujukan kepada para pembantu dia. Janganlah ia ditunjuk sebagai pimpinan pasukan muslimin kerana khawatir mereka semua terbunuh kerana maju terus. Umar katakan begini kepada dalam pasukan tu, tentera-tentera yang lain lah. Jadi dialah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, iaitu merupakan saudara kepada Anas bin Malik yang merupakan pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Umar, jika aku paparkan semua kisah kepahlawanan Al-Bara' bin Malik, pasti akan memerlukan banyak ruang dan halaman. Sebab apa? Sebab aku akan hanya menceritakan satu kisah sahaja daripada kepahlawanannya yang dapat memberikan gambaran kepadamu tentang kisah kepahlawanan yang lain. Jadi satu kisah ni berkenaan dengan Al-Bara'. Kisah ini dimulai saat Rasulullah SAW wafat dan kembali ke pangkuan Tuhannya. Jadi saat beberapa kabilah Arab keluar daripada agama Allah secara ramai-ramai ni, sampaikan tak ada lagi tersisa, hanyalah para penduduk Mekah sahaja. Penduduk Mekah, Madinah, Taif dan beberapa kelompok sana sini yang Allah tetapkan hatinya untuk terus tetap dalam Islam lah, terus beriman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pun tetap lagi tegar menghadap fitnah yang merebak. Dia tetap lagi bertahan seperti gunung yang kukuh. Walaupun ada angin kencang, dia tetap tak bergerak. Abu Bakar masih lagi bertahan. Jadi dia siapkan 11 pasukan yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau juga siapkan 11 panji yang masing-masing dibawa oleh panglima pasukan tadi. Jadi dia pun utus ke 11 pasukan tadi ke seluruh penjuru Arab untuk apa? Untuk kembalikan mereka yang murtad kepada jalan petunjuk dan juga kebenaran, dan untuk mengiring orang-orang yang sesat menuju jalan yang lurus. Macam itulah. Menuju jalan yang lurus menggunakan sebatang pedang, macam tu. Jadi kaum murtad yang paling kuat dan banyak pasukannya adalah Bani Hanifah, yang mana menjadi para pendukung Musailamah Al-Kazzab. Jadi saat itu Musailamah didukung oleh kaum dan sekutunya yang berjumlah 40,000 orang, sangat ramai. 40,000 orang pejuang, dan kebanyakan daripada mereka mendukung kerana
diorang ni fanatik dengan Musailamah ni. Diorang fanatik macam budak sekarang lah kan, minat K-pop, diorang sangat-sangat fanatik, sangat-sangat minat. Okay, dan bukannya kerana beriman kepada Musailamah pun lah. Okay, diorang hanya fanatik sahaja. Okay, jadi sebahagian daripada mereka mengatakan, aku bersaksi bahawa Musailamah adalah pembohong dan Muhammad adalah benar. Ada juga daripada mereka macam tu, diorang hanya fanatik sahaja kepada Musailamah. Tetapi pembohong yang berasal daripada suku Rabi'ah lebih kami sukai daripada orang yang benar berasal daripada suku Mudhar, kata pengikut-pengikut ataupun fanatism ke? Fanatik, orang-orang fanatik Musailamah ni lah. Okay, jadi Musailamah berhasil mengalahkan dan memukul mundur semua pasukan pertama kaum muslimin. Daripada ke-11 tu, yang pertama dia berhasil memukul, okay, yang mana dikirimkan kepadanya di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Okay, lalu Abu Bakar pun kirimkan pasukan muslimin kedua pula, okay, kepada Musailamah di bawah kelelaan Khalid bin Walid, di mana pasukan tersebut dipenuhi dengan para tokoh Ansar dan juga Muhajirin lah. Okay, dan salah satu daripada mereka adalah Al-Bara' sendiri, Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Okay, dan banyak lagi para pejuang yang lain dalam kalangan sahabat dan juga pemberani daripada kalangan kaum muslimin. Jadi, pasukan pertama dah tumbang. Apa jadi pula dengan pasukan kedua? Okay, jadi kedua pasukan bertemu di daerah Al-Yamamah di Najdi. Okay, hanya sebentar sahaja, maka pasukan Musailamah dan pendukungnya macam terlihat gagah macam tu lah, gagah perkasa, macam beria-ria nak menentang ni pasukan kedua daripada tentera kaum muslimin, sebab mereka rasa mereka mampu tentang lagi pasukan kedua ni, sebab pasukan pertama dah rebah. Jadi mereka pun dengan bangganya apa semua, mereka dah ready. Okay, jadi bumi yang dipijak oleh pasukan muslimin terasa bergoncang saat itu. Kaum muslimin mula bergerak mundur. Okay, sehingga para pendukung Musailamah dapat menyusup ke tenda induk Khalid bin Walid. Okay, mereka sabut tali dan tiang tenda tersebut. Bahkan mereka hampir je membunuh isteri Khalid kalau saja tidak ada seorang daripada pasukan kaum muslimin yang melindungnya. Nasib baik ada orang yang lindung isteri Khalid Al-Walid. Kalau tidak, tiada lagi lah isteri Khalid Al-Walid pada ketika itu. Jadi ketika itu kaum muslimin merasakan bahawa bahaya yang begitu besar. Mereka sedar bahawa bila mereka sampai kalah dari ke tangan Musailamah, maka Islam tidak akan berdiri tegak lagi dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah disembah di Jazirah Arab lagi. Mereka takut sampai tahap macam tu. Jadi Khalid pun langsunglah bangkit sebagai ketua ni. Dia pun bangkit, dia menuju ke pasukannya. Dia mula mengatur kembali pasukannya. Okay, jadi dia dahulukan kaum Muhajirin, okay, di pasukan depan dan Ansar di bahagian belakang. Okay, dan ditempatkan orang-orang Badui di barisan tersebut. Jadi Khalid juga kumpulkan anak-anak yang berasal daripada satu bapa dengan satu panji agar mereka dapat tahu musibah yang menimpa setiap kumpulan lah dalam peperangan ini. Jadi selain itu, untuk mereka tahu dari sisi mana kaum muslimin ni diserang, anak-anak dia tadi. Okey, jadi bermulalah perang antara dua kubu yang begitu hebat ini. Kaum muslimin belum pernah lagi menjalani peperangan yang sebegini dahsyat. Okey, jadi kaum Musailamah pun telah berdiri dengan bangganya di medan perang, seolah-olah mereka ibarat macam gunung, buatlah apa-apa sahaja, takkan tumbang. Okey, jadi mereka tak peduli akan banyaknya korban yang mereka terima. Mereka terus melakukan serangan terus menerus, dan kaum muslimin saat itu didukung oleh para pahlawan yang mana bila dikumpulkan dalam tulisan, maka mereka akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang menarik. Jadi terdapat di sana Sabit bin Qais, pembawa panji Al-Ansar yang telah menyiapkan peralatan kematian, kain kafan dan menggali sendiri kuburan untuk dirinya. Dia siapkan benda tu. Okay, jadi dia pun masuk ke dalam lubang yang digalinya tersebut sehingga mencapai separuh daripada betisnya. Dia pun berdiri tegak dalam posisi tersebut. Dia berjuang mempertahankan panji kaumnya sehingga ia binasa dan menjadi syahid. Akhirnya syahidlah Sabit bin Qais ni. Okay, jadi ada lagi
Zaid bin Khattab, saudara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana menyeru pasukan kaum muslimin, wahai semua, diseru, wahai semua manusia, gigitlah kuat-kuat geraham kalian, seranglah musuh kalian dan terus maju pantang mundur. Wahai semua manusia, demi Allah aku tidak akan berkata apa pun selagi setelah ini sehingga Musailamah dapat dikalahkan, atau hingga aku berjumpa Allah dan aku akan bersaksi di hadapannya. Kemudian ia mula menyerang musuh dan terus berperang sehingga tewas. Okey, ini sahabat yang bernama Zaid bin Khattab lah. Okey. Jadi ada juga selain tu Salim budak Abu Huzaifah, okey, yang membawa panji kaum Muhajirin. Kaumnya khawatir akan kelemahan fizik dan rasa takut terhadap Salim ni lah, sebab dia ada kelemahan. Okay, kelemahan yang dia miliki tu menyebabkan yang lain khawatir, sehingga kaum dia berkata kepada Salim, apa yang mereka kata? Mereka kata, kami khawatir kita akan diserang dari arahmu. Lepas tu Salim pun menjawablah. Salim jawab, jika kalian diserang musuh dari arahku, maka seburuk-buruk penjaga Al-Quran adalah aku. Dia cakap macam tu. Okay, kemudian Salim pun seranglah para musuh Allah dengan begitu berani sampailah dia pun tewas. Akan tetapi pahlawan tadi masih kalah dibandingkan kisah kepahlawanan siapa tadi yang asalnya kita sebutkan dalam kisah hari ini? Al-Barra. Okey, Al-Barra. Jadi hal itu kerana Sa'ad Khalid melihat perang berkecamuk dengan begitu dahsyat, ditoleh ke arah Al-Barra bin Malik ni sambil berkata, seranglah mereka wahai pemuda Ansar. Okey, Khalid Al-Walid cakap macam tu. Jadi Al-Barra pun dia mula melihat ke arah kaumnya dan berkata, wahai kaum Ansar, janganlah salah seorang pun di antara kalian berfikir untuk kembali ke Madinah. Okay, tak ada lagi Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah sahaja dan syurga. Dia katakan ayat macam tu. Okay, supaya tentera-tentera yang lain ni berasa kuat. Macam tu. Kemudian Al-Barra pun dan kaumnya bawa panji-panji mereka untuk serang kaum musyrikin, dan dia terus serang, membuka barisan lawan, dan ditebaskan pedangnya di leher para musuh Allah sampailah Musailamah dan pendukungnya tersepit. Okey, mereka pun mundur ke sebuah taman yang mana terkenal dalam sejarah dengan sebutan Hadiqatul Maut. Taman Hadiqatul Maut. Sebab apa? Sebab dekat sana banyaknya korban yang mati pada hari tersebut. Okey, pada taman inilah. Okey. Jadi Hadiqatul Maut ini adalah sebuah bidang yang luas, okey, tanah yang luas dan memiliki tembok yang tinggi. Jadi Musailamah dan ribuan tenteranya menutup gerbang-gerbang taman tersebut. Okey, mereka semua berlindung dengan tembok-tembok tinggi yang ada di dalamnya, dan mereka pun menembakkan anak panah, okey, dari dalam taman tersebut, sehingga anak panah tersebut bagaikan hujan yang turun dengan deras bagi kaum muslimin. Okey, mereka cuba lagi lah, walaupun mereka tengah selamatkan diri mereka tengah berlindung, tapi mereka masih lagi berusaha untuk menyerang kaum muslimin. Jadi saat itu majulah sang pejuang Islam yang gagah berani bernama Al-Barra bin Malik sambil dia berseru, wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelempar dan arahkanlah ke arah para pemanah itu. Lemparkanlah aku ke dalam taman di gerbang mereka, kerananya bila aku tidak mati syahid, maka aku akan membuatkan gerbang taman untuk kalian, kata Al-Barra. Jadi dalam sekejap Al-Barra bin Malik ni telah duduk di atas alat pelempar. Okey, dia adalah seorang yang berbadan kurus kan, badan kurus. Maka para pejuang yang lain pun angkatlah dia, lemparkan tubuh dia ke dalam Hadiqatul Maut di antara ribuan pasukan Musailamah ni tadi. Okay, maka turunlah Al-Barra di pihak musuh seperti kilat yang menyambar. Dia pun terus serang mereka di depan gerbang taman tersebut, dan dia berhasil membunuh 10 orang daripada mereka dan berhasil membuka gerbang. Dan ia mengalami lebih daripada 80 luka panah dan sebatan pedang kerana dicampak tu lah. Okay. Maka kaum muslimin pun langsunglah menuju ke arah Hadiqatul Maut daripada seluruh penjuru pagar dan gerbangnya. Mereka
menyebatkan pedang mereka ke arah leher para kelompok murtadin ni, sehingga tidak kurang daripada 20,000 daripada pihak mereka menjadi korban, termasuklah Musailamah Al-Kadzab sendiri. Jadi Al-Bara' bin Malik ni dibawa dengan kenderaannya untuk mendapatkan rawatan. Khalid bin Walid pun merawatnya selama sebulan, untuk menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuh Al-Bara' ni, sampai akhirnya ia pun pulih kembali. Jadi dengan keberanian Al-Bara' ni, pasukan muslimin pun meraih kemenangan. Al-Bara' pun korbankan semangat dia, dapatkan kesyahidan dalam peristiwa Hadiqatul Maut. Dia pun terus mengikuti perang demi perang sebab ingin mewujudkan cita-citanya yang tertinggi itu, dan kerana rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga pada hari penaklukan kota Tustar di negeri Parsi saat itu dibentengi dengan salah satu benteng yang terletak di dataran tinggi. Ini kisah lain. Jadi kaum muslimin telah berhasil mengepung mereka dengan begitu ketat. Saat pengepungan tersebut berlangsung cukup lama dan pihak Parsi sudah merasa makin tersepit, maka mereka pun buatlah rantai besi yang mana mereka ulurkan daripada pagar benteng tersebut. Jadi di hujung rantai itu digantungkan penyepit yang terbuat daripada baja, disalur api sehingga lebih panas daripada batu bara. Jadi penyepit itu berputar terkena tubuh kaum muslimin yang terkena sepitan tersebut. Jadi para pasukan Parsi pun bertugas menggunakan alat tersebut, mengarahkannya kepada Anas bin Malik, iaitu saudara kepada Al-Bara' bin Malik ni. Jadi begitu sahaja melihatnya, Al-Bara' langsung melompat ke arah tembok benteng dan meraih rantai yang telah mengambil tubuh saudaranya tadi. Jadi Al-Bara' pun berjuang keras untuk goncangkan sepit tadi untuk mengeluarkan Anas daripada dalamnya. Maka tangan Al-Bara' pun menjadi terbakar dan melepuh. Dia pun tak menghentikan usahanya. Dia terus lagi, cuba lagi untuk selamatkan saudaranya, bebaskan saudaranya, dan ia pun jatuh setelah hanya tulang yang tersisa daripada tangannya tanpa daging sedikit pun. Masya Allah. Jadi dalam peperangan inilah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar ia diberikan mati syahid. Dan Allah pun kabulkanlah permohonannya. Maka Al-Bara' mati syahid dan Allah kabulkan permohonan. Allah kabulkan permohonan dia, dan Al-Bara' akhirnya mati sebagai seorang yang syahid yang amat rindu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyinari wajah Al-Bara' bin Malik di syurga dan membuat dirinya tenang dengan hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meredainya dan ia redha kepada Tuhannya, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi begitulah kisah tentang Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Saya harap anda semua, terutamanya para pemuda pada zaman kini, anda dapatlah semangat ataupun semangat daripada Al-Bara' ni sendiri, semangat yang luar biasa sangat. Dia tak rasa diri dia kecil. Allah dah jadikan diri dia macam tu. Walaupun Allah jadikan diri dia kecil, tetapi dia tak mengecilkan diri dia untuk Islam. Malah dia besarkan hati dia, dia besarkan pengorbanan dia untuk Islam. Maka dengan ini, kita sebagai umat Islam tak kisahlah kan umur, usia atau muda, apa saja mengenai Islam, besarkanlah hati kita untuk berkorban deminya. Jadi begitulah kisah tentang Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Saya harap anda semua dapatlah segala intisari dalam kisah ini untuk dijadikan pengajaran dan juga teladan. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi kisah sahabat yang seterusnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.